الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu tidak terhingga. Sekiranya kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak mampu menghitungnya, teramat banyak. Dan pada minggu lepas saya mohon maaf kerana apa? Demikianlah kita ni kehidupan kadang-kadang sehat, kadang-kadang demam dan sebagainya. Maknanya di antara beberapa nikmat yang Nabi kata nikmatan maghbunun kasirun minan nas as-sihhati wal farah. Dan betapa banyak dua nikmat yang mana sering tertipu di kebanyakan manusia ialah nikmat sihat dan waktu lapar. Kita sihat, kita tak cari bekal untuk akhirat kita, dan ketika kita lapar, kita tak cari ruang untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui itu lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. InsyaAllah kita akan sambung perbicaraan kita berkenaan kitab Furu' Masail, bahagian akidah, iaitu Wahyu dan Rasulullah bab 2. Kali ada kitab dia muka surat 37, memohon pertolongan para nabi. Memohon pertolongan para nabi, memohon pertolongan daripada para rasul, nabi dan wali orang soleh, boleh ke? Patutnya kita mohon direct kepada Allah, tapi kita nak mohon melalui Nabi. Dan kalau kita baca, maknanya khilaf di antara ulama. Ada yang kata tak boleh, nak minta direct pada Allah lah. Apakah hukum sekiranya seorang itu setiap kali ditimpa kesusahan seperti sakit, bala, musibah dan seumpamanya, lalu dia berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Syekh Fulan bin Fulan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ataupun Syekh mana kita baca, sambil menyebut nama-nama Nabi, nama-nama Rasul dan orang soleh dengan menjerit dan berteriak menyebut namanya, memohon bantuan daripadanya. Apakah perbuatan seperti ini diharuskan syarak? Bolehkah kita buat begitu? Adakah para rasul dan nabi serta para wali yang telah lama meninggal dunia boleh memberi bantuan atau memberi perlindungan kepada mereka yang memohon pertolongan daripadanya? Dan kalau di Mesir sendiri pun ada, macam di Husain. Husain ni nama tempat, iaitu cucu Rasulullah, cucu Rasulullah yang dibunuh di Karbala, jasadnya di Karbala. Tapi ada kata pemerintahan Muawiyah dia di Damsyik, di Syria, tapi dia bawa ke Mesir katanya. Pendapat setengah mengatakan, dan ada kubur, maknanya ada dua kuburan ya. Kerana apabila Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal kepalanya bawa kepada Yazid bin Muawiyah. Itu katanya. Dan ada di kalangan mereka yang meratapi, dan ulama mengatakan haram. Demikian juga di Mesir juga ada beberapa syekh yang asalnya kubur dia orang buat masjid. Tak salah, tapi bila dah jadi ni termasuk beberapa perkara
bila berdoa, bila menangis apa semua minta pada Syekh. Tetapi dalam kitab ni kata adalah harus. Dia kata harus bagi seseorang memohon pertolongan daripada para nabi dan rasul, para wali, ulama dan orang saleh. Dia kata harus. Tapi selalunya kita minta direct kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Minta direct kepada Allah. Cuma dari segi kita berdoa, dia ada adab dia. Yang pertama apa? Kena puji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua kena selawat kepada Nabi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Barulah kita minta doa apa yang kita nak, dan kita tutup balik dengan salawat dan puji balik Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah di antara adabnya. Ini kerana para nabi dan rasul mempunyai mukjizat. Nabi dia, para rasul ni dia ada mukjizat. Dan rasul sendiri dia ada berapa benda, ada berapa perkara yang mana kelebihan dia tak guna banyak di dunia berbanding dengan rasul-rasul. Kenapa? Kerana cinta, kerana sayangnya kepada umatnya. Sayangnya Nabi kepada umatnya, kalau boleh dia tak nak seorang pun masuk neraka. Sayangnya dia kepada kita semua, umat dia. Dan di saat nak wafat pun, 3 perkara yang Nabi peringatkan. Ummati, ummati, umatku. Yang kedua berkenaan dengan sembahyang, as-salah, sembahyang yang perlu kita jaga. Dan yang ketiganya berkenaan dengan perempuan. Perempuan. Kenapa dalam Isra' dan Mi'raj Nabi tengok banyak perempuan masuk neraka. Sedangkan kalau kita buka kitab-kitab fiqh, mana jalan perempuan menuju ke syurga lebih mudah daripada lelaki. Itu dia. Dan Nabi sabda lagi, istausu bin nisa'i khairan, apa innahunna khuliqa minadh dhal'i wa inna awhana dhal'i law zahabat taksimuhu lakasarat wa in tatrukhu lam tazal ikwaj. Dia kata buat elok-eloklah dengan orang perempuan ni. Sayangnya Nabi pada orang perempuan. Kerana apa? Dia kata mereka ini dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Dan asal kejadian Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kalau kita bagi asli tak cukup satu sebelah kiri. Jadi kenapa? Kita baca ayat itu, terjemah dulu. Kerana mereka dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Jika kamu nak betulkan tulang rusuk itu dengan keras, orang perempuan dengan keras, kekerasan, dia akan patah, lakasarat. Dan jika kamu tidak betulkan, dia meneguhlah dalam keadaan bengkok. Kenapa tulang rusuk Allah Ta'ala nak ambil? Ataupun tidak, Allah Ta'ala innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah apabila hendak menjadikan sesuatu, dia kata jadi maka jadilah. Tapi kenapa? Simbolik dia kata kan. Kerana apa? Tulang rusuk ini dekat dengan jantung sebelah kiri. Supaya apa? Supaya kita sayang kepada isteri kita. Supaya disayangi, dekat dengan jantung ni sayangilah. Malah iklan pun, sayangilah jantung anda. Sayang jantung anda. Tapi kalau buat dari apa nama, contoh diambil tulang jari ke, itu untuk dilempangi lah. Ataupun daripada tulang kaki, untuk diterajangi. Tapi daripada tulang rusuk, dekat dengan jantung, untuk disayangi. Kena sayanglah orang perempuan. Nabi pun ingat, Nabi sayang kepada isteri dia. Manakala para wali dengan keramatnya, dia perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada para nabi dipanggil mukjizat. Yang ini apabila diangkat menjadi nabi. Jika perkara yang menyalahi adat, mencarikan adat yang berlaku sebelum diangkat menjadi nabi dipanggil irhas. Manakala perkara yang keramat yang berlaku kepada wali Allah atau orang soleh dipanggil karamat. Yang kita sebut keramat. Yang kita kalau keramat tu pergi kita apa? Puja itu sebab itu yang salah.
Mukjizat dan keramat tidak akan terputus dengan kematian. Itu dia kata pendapat ini mengatakan harus. Tapi yang terlebih baiknya kita minta direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada persoalan? Tak ada, kita pergi lagi. Okay, tak ada, kita pergi lagi. Pertolongan daripada orang soleh yang sudah boleh. Orang yang dah mati nak tolong kita, minta tolong, boleh ke? Kan dia dah mati. Namun Nabi SAW kata, apabila orang memberi salam kepadaku, Allah akan mengembalikan rohku dan sehingga aku jawab salamnya. Maknanya jika ada sahabat kita, jiran kita nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, jangan lupa sampaikan salam kepada Rasulullah ketika pergi di Masjid Nabawi. Itu dia. Kita memang sayang pada Nabi. Dan kalau boleh kita nak dapat syafaat Nabi. Dan kita ni kira orang bertuah menjadi umat Nabi. Adakah para Rasul dan Nabi serta para wali yang telah lama meninggal dunia boleh memberi bantuan atau memberi pertolongan kepada mereka yang memohon pertolongan daripadanya? Boleh. Para Nabi dan Rasul dipercayai hidup di dalam kubur mereka dalam keadaan mereka bersolat, mengerjakan ibadah haji seperti mana yang bersumber daripada beberapa riwayat. Nabi hidup, para wali juga hidup, orang yang mati syahid juga hidup. Orang mati syahid ni dia hidup. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu ingat, Allah Ta'ala kata di mana? Jangan kamu ingat orang yang mati pada jalan Allah itu, mati dalam peperangan menentang kafir, mati. Allah Ta'ala kata, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan kami memberi rezeki kepadanya. Hidup cara dia lah. Yang lepas kita dah bagi tahu. Dan orang yang masuk alam kubur, dia hidup cara alam barzah, bukan hidup macam alam dunia. Macam mana alam barzah itu kita tak dapat gambar kerana kita belum lagi berada pada alam. Macam kita ketika alam kandungan, kita rasa luas sudah kandungan ibu kita itu, tempat kita itu. Tapi bila lahir ke dunia, berapa kali ganda lagi luas, ribuan kali ganda lagi luas daripada rahim ibu kita. Dan mukjizat mereka dapat menolong orang yang dikehendaki. Mukjizat ataupun karamah bagi orang yang soleh dapat menolong bagi orang yang dikehendaki. Maknanya kalau dalam tafsir Ibn Katsir disebut seorang yang tumpang kenderaan dia, kita katalah kereta kuda ke, dia tak sebut saya jelas, atau unta dia ke, yang bersama barang dagangan dia, tiba-tiba dah rampas barang dia ni, acukan pedang kepadanya. Lalu dia pun malu, ambil lah kau nak baranganku. Ya, aku akan ambil, tapi aku akan bunuh kamu, dia kata. Okeylah. Okeylah, dia kata, aku minta satu aja permintaan. Apa permintaan kamu? Aku nak solat 2 rakaat. Tengok. Bila orang dia jiwanya dengan solat, nak mati pun minta nak solat. Kalau kita nak minta makan burger ke, makan Kentucky ke, makan Pizza Hut ke, kan? Kita sebut yang tu. Tapi dia tidak. Sembahyang ini nikmat. Nikmat dia rasa sembahyang. Lalu dia sembahyang dan dia baca ayat. Lupa lagi ayat dia apa. Lalu bila selesai saja dia sembahyang, datang orang berkuda, orang naik kuda. Jangan kata malaikat datang terus membelasah yang katalah orang yang merompok tadi, mati, dan dia tu hilang. Itu diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir. Mana orang soleh ataupun malaikat boleh Allah Ta'ala, itu hak Allah Ta'ala lah, kerana dia minta betul-betul kepada Allah. Dan dia rasa bahawa ajal dan maut dia di tangan Allah. Allah yang tentukan. Begitu juga dengan para syuhada yang gugur syahid di medan perang. Mereka hidup dalam kubur mereka dan masih
turut sama berperang menentang golongan kafir. Masih sama perangan dia Allah Ta'ala. Dan apa nama yang doa yang Nabi minta, Allahumma zin alaihim kalban min kilabik. Kalban ni kalau kita kata anjing lah, daripada anjing tenteramu maknanya. Sama ada tenteramu malaikat ataupun orang yang sudah mati syahid ataupun orang yang soleh, itu Allah Ta'ala akan hantar. Dan Nabi ketika perang, ada perang yang pertama, perang Badar Kubra, Nabi sehingga jatuh selendang dia, Allahumma in tuhzib hazihi al-asabah lam tu'bad min ba'dika abadan. Sekiranya Allah kamu hancurkan kelompok yang kecil ini, maka kamu tidak akan selagi disembah di muka bumi ini. Itu dia Nabi sebut, sehingga jatuh selendang dia. Sehingga sungguhnya Nabi berdoa, tingginya tangan Nabi angkat sehingga nampak putih dia kecelah ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dalam kubur mereka dan masih turut sama perang menentang golongan kafir, manakala golongan para wali pula mereka dengan keramahmu. Berkata ahlul haq maknanya orang yang kata-kata, maknanya pandangan yang layak dipercayai, bagi para wali akan berlaku suatu hanya melalui qasad, niat dia saja, dan tidak payah berqasad dan berniat dengan perkara-perkara yang adat, yang biasa, tidak perlu. Nescaya Allah akan melaksanakan disebabkan keinginan mereka untuk menyampaikan hajat kepada seseorang, kerana semua itu adalah perkara harus berlaku dan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Begitulah yang dipatuakan oleh Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir. Ada kita pergi lagi. Kita masuk pada bab 3, wahyu dan Rasulullah, berkenaan dengan Harut dan Marut. Harut dan Marut ini diceritakan dalam surah Baqarah ayat 102. Ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan ikutlah apa yang dibacakan oleh Sulaiman, dan Sulaiman bukanlah dari golongan orang kafir. Nabi Sulaiman ni nabi, dan Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarnya adalah Harut dan Marut. Jadi kalau kita panjang lebar, ada mengatakan bahawa Harut dan Marut ni dari golongan malaikat dia. Tapi ulama, sebahagian besar ulama menolak. Kenapa? Kalau malaikat ni Allah Ta'ala nyatakan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sama sekali menderhakai Allah dan melakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ajal maut kita tak ada yang tahu melainkan Allah. Sebab itu malaikat maut ni ziarah kita setiap hari. Ada ulama kata sampai 70,000 kali. Kenapa? Tiba saat terus dia ambil. Ambil. Allah Ta'ala perintah, ambil. Kita sendiri pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kedudukan Harut dan Marut. Adakah Harut dan Marut itu dari golongan malaikat? Adakah gugur daripada mereka berdua dosa-dosa besar? Adakah mereka tergolong daripada golongan kufur? Adakah mereka berdua akan diseksa pada hari akhirat nanti? Demikianlah di Baitul Maqdis. Kenapa Yahudi begitu sangat nak gali Masjidil Aqsa? Kerana pada pandangan mereka, pada pendapat mereka, di bawah Masjidil Aqsa itu adalah terdapat keranda Haikal Sulaiman, dia panggil Haikal Sulaiman. Di bawah dia ada Haikal Sulaiman pada pendapat dia. Dan dalam itu ada ilmu, di antaranya ilmu tentang sihir.
Quran nyebut ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Tabut maknanya keranda lah. Dan dinyatakan kalau kita buka YouTube, dia kata dia dah jumpa dah Black Devil, dia kata dia begitulah, ataupun Black Bible, dia begitulah, Bible hitam yang berkandungan tentang sihir itu. Dia mereka dah dapat, mereka mendakwa. Mengikut kaul yang sahih, Harut dan Marut asalnya dari golongan malaikat. Kaul yang saya mengatakan sedemikian. Adapun segala dosa yang mereka lakukan termasuk dosa besar tidak akan gugur daripada mereka. Mereka buat dosa besar tidak gugur. Dan dosa kecil, kita sendiri pun dosa kecil, kita datang ke masjid, dihapuskan 10 kejahatan, ditambahkan 10 kebaikan setiap langkah. Dosa kecil. Dosa besar tidak. Dosa besar memerlukan kepada taubat nasuha, taubat yang betul-betul kita insaf, barulah Allah Ta'ala terima. Dan kalau orang pelaku dosa besar ni termasuk golongan fasik, golongan yang wasak, yang ditolak amalnya oleh Allah Ta'ala. Mereka juga bukanlah dari golongan kufur. Pendapat mengatakan Harut dan Marut bukan kufur. Di akhirat nanti mereka juga akan disiksa dan diazab dalam neraka sama seperti manusia jika mereka melakukan dosa dan kesalahan. Dan banyak-banyak ilmu kita nak pelajari, Allah Ta'ala benarkan, kecuali ilmu sihir. Ilmu sihir tak boleh. Tak boleh kita belajar. Haram kita mempelajari ilmu sihir, kerana dia di antaranya menipu orang. Dan kedua, bantuan jin dan syaitan. Kan macam David Copperfield lah. Maknanya mungkin kapal terbang kita dah ada sudah, cuma kita tak nampak. Ditaruh kain, kemudian dibuka, ada kapal terbang situ. Itu. Tapi dengan cerita jambatan Pulau Pinang pernah dihilangkan, katanya. Maknanya bukan hilang, dia bagi tak nampak saja. Ini kerja jin lah. Tidak hilang, cuma kita tak nampak. Itu. Mereka dicecer disebabkan keterlanjuran dan kesilapan yang mereka lakukan, tetapi mereka sebenarnya masih berusaha untuk mengajar manusia tentang perkara kebaikan. Ini saya pendapat. Kedua-dua mereka berkata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Maksudnya, sedangkan mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Itu bimbang ya. Belajar sihir ini boleh jadi kafir di antaranya, boleh jadi kafir kepada Allah. Kita tunjuk hebat sedangkan tipu. Macam apa nama yang The Maze Man, Breaking the Magician Code, yang dia buat itu pun orang macam bunuh, kerana dia tunjuk inilah tipu daya yang dilakukan oleh magician, ahli silap mata. Dia tunjuk, dia dedahkan. Akhirnya banyak magician tak boleh cari makan, ahli silap mata tak boleh cari makan, marah lagi. Akhirnya kedua-dua mereka mengajar manusia ilmu sihir. Perlu diingat, sekadar mengajar ilmu sihir tidak mengamalkannya tidaklah menjadi kufur, dia kata. Tapi tak payahlah, banyak benda lain lagi dia buat, kan? Banyak ilmu lagi yang kita pelajari, terutamanya ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Itu yang menjamin kesejahteraan kita dunia akhirat. Yang boleh menyebabkan menjadi kufur ialah apabila mempercayai dan mengamalkannya. Ada soalan? Tak ada tu. Tak ada, kita pergi lagi ya. Pengetahuan jin dan iblis tentang ilmu-ilmu hakikat, syariat dan fiqh. Apakah golongan jin dan iblis mengetahui tentang ilmu-ilmu hakikat, syariat dan fiqh? Tahu juga. Iblis jin ni tahu juga.
Dan kita tahu jin minhumul mu'minun wa minhum qasitun, dan surah jin. Ada di kalangan mereka beriman dan ada sebahagian daripada mereka qasitun, tidak beriman. Jin. Dan kita tahu bahawa Rasulullah diutuskan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad membawa rahmat ke sekalian alam. Dan termasuklah masih bahawa alam tu masih selain daripada Allah, semua alam. Allah Ta'ala tak boleh nak kata alam Allah, tidak. Kita mana maujudat, hayawanat, insaniat, manusia, itu termasuk alam. Semua itulah. Dan syariat ini kepada manusia dan jin sekali. Tuan-tuan boleh tengok kan yang apa nama dalam Expo Mistik Ustaz Syarhan apa semua kan, dia tanya, kamu tak takut pada Allah? Kalau kamu takut pada Allah, keluar kau. Dia kata kan, dialog dengan jin. Kerana jin syaitan ni dia boleh masuk dalam badan kita, boleh berlari selari dengan urat nadi darah kita. Boleh lari. Tapi orang yang beriman, orang yang amal soleh, orang yang banyak baca Quran, dia tak boleh duduk lama. Masuk sekejap dia akan keluar, tak boleh panas. Di kalangan jin dan syaitan juga terdapat golongan cerdik pandai yang mempelajari bidang-bidang ilmu tertentu berdasarkan kemahuan dan keinginan masing-masing. Dia tahu. Ada juga. Dia soalan tak ada, kita pergi lagi. 7.35 kita berhenti insyaAllah. Okay, kita masuk kepada masih lagi Wahyu dan Rasulullah bab 4, wanita paling mulia. Banyak-banyak wanita yang ada atas muka dunia ini, siapakah wanita yang paling mulia? Siapa wanita-wanita mulia di dunia? Macam apa nama, ada orang dia nyanyi lagu wanita untuk wanita, nyanyi yang penting wanita. Dia sayang, dia sayang wanita. Okay, wanita-wanita mulia di dunia, siapakah yang paling mulia antara wanita yang pernah wujud di dunia ini? Mengikut pendapat para ulama, wanita yang paling mulia ialah Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada yang kata itu yang paling mulia. Dan kalau kita ikuti ceritanya daripada mak dan bapaknya lagi, umur dah lanjut, belum ada zuriat, lalu dia bernazar, sekiranya aku mendapat anak, aku akan letak dia di Masjid Al-Aqsa sebagai khidmat kepada Masjid Al-Aqsa. Lalu dapati mengandung, bila mengandung lahirnya perempuan, walaysa zakaru kal unsa, dan orang lelaki tak sama dengan orang perempuan. Ada tempoh dia tidak boleh berada setiap masa di masjid. Bagaimana dengan keselamatan diri dia kan? Lalu wakaffalaha Zakaria, dan dibela oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau kita cerita panjanglah. Itu di antara di pendapat yang mengatakan wanita yang paling mulia. Selepas itu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Siti Fatimah ni dia teramat sayang kepada ayahnya Rasulullah. Sehingga kan orang panggil Fatimah binti Abiha. Fatimah anak perempuan kepada ayahnya. Mana dialah jaga makan, minum pakai ayahnya selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah. Selepas itu Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang banyak membantu Nabi. Seorang hartawan yang meminang Nabi, tak ada masalah. Kalau kita banyak harta, kalau tunggu, ini masalah sekali kan. Wanita berkejaya, wanita berkejaya, orang yang bawah dia nak pergi minta, tak setaraf, tak sepupu kan, dia lah minta, dia kena minta. Kalau minta untuk Bilal berhenti, Bilal kita kan.
Orang kaya, itu maknanya. Tak ada masalah. Dan ini berlaku kerana dia tahu bahawa Muhammad ni orang yang baik, Rasulullah ni orang yang akhlaknya baik, tertawan hatinya, minta. Lalu berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu umur 40 tahun. Nabi Muhammad baru 25 tahun. Dan Allah Ta'ala beri zuriat dengan Sayyidatina Khadijah. Yang lain tidak dapat zuriat. Termasuklah semua isteri Nabi yang lain, yang lain semuanya janda kecuali Sayyidatina Aisyah. Tapi walaupun kata janda ini, walaupun dah tiada Nabi pun terkenang-kenang Sayyidatina Aisyah sehinggakan Sayyidatina Khadijah, sehingga Siti Aisyah pernah tahu kenapa kamu asyik terkenang dengan Khadijah. Apa kurangnya aku? Maknanya aku ni diibarat padang rumput yang belum diraguk, dia kata. Tapi apa yang Nabi jawab, tidak pernah dia rasa tiada orang yang boleh ganti tempat Khadijah. Nabi kata. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, kedua-dua isteri Nabi itu, itulah orang yang mulia. Pertama Maryam, Fatimah, Khadijah dan Aisyah, orang yang paling mulia di dunia. Macam kita sekarang pun berada dalam bulan Maulud, bulan Maulid Rasul, di mana Asyah juga isteri kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun mengaku jadi Tuhan, tapi Asyah adalah wanita yang beriman. Demikian juga Maryam yang kita baca dalam Berzanji itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Yang hadir pada hari kelahiran Nabi adalah Asyah dan Maryam. Aminah dan Asyah juga wanita yang mulia, kata kita. Adakah bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah dan Asyah isteri Fir'aun juga tergolong dalam wanita yang mulia? Ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa antara wanita mulia dan istimewa pada hari akhirat ialah Aminah, iaitu ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aminah. Aminah, bonda Nabi. Dan kalau kita ikut cerita kenapa begitu sekali Nabi, kerana dia bawa amanah yang sebegitu besar supaya jiwanya kental. Contohlah kita kalau anak-anak pergi PLKM, dia pergi makan saja ke? Tidak. Ada latihan ala ketenteraan, dibawa bersama dan laju latihnya daripada tentera. Latih dia. Kenapa? Supaya jiwa dia kental. Contoh. Demikian juga dengan Nabi. Kesusahan yang dialami, belum lagi lahir, bapaknya meninggal. Sudah lahir 6 bulan, ibunya meninggal. Susah. Tinggal dengan datuknya, datuk meninggal, tinggal dengan pakciknya. Juga isteri Fir'aun bernama Asyah. Mereka berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang mukmin berhubung rapat dengan orang kafir kalau tidak terjejas iman. Boleh kita baik-baik dengan orang kafir, boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai iman kita terjejas. Dan lagi baik kalau kita niat nak tunjukkan kebaikan Islam kepadanya. Dan saya di sekolah ada 2 orang pelajar yang sebelum dia sendiri sudah, dia jumpa saya, Kristian, dia Kristian, dan dia tahu daripada apa yang diperhatikan dia dapat. Dan itulah saya kata yang dulu yang Allah Ta'ala, semua kita di alam ruh mengaku Allah Ta'ala Tuhan, tapi bila lahir ke dunia ini, bila dibesarkan dia jadi kafir, jadi sebagainya, jadi fasik, munafik sebagainya. Tapi dia kata memang Islam ni, dia kata unik bagi dia. Nak semayang, kata kena ada wudu, mesti suci.
ketika datang haid tak boleh semayang bagi, tapi agama dia tidak, bila-bila masa. Tapi dulu bincang saya nasihat, tapi dia takut. Dan sekarang ni alhamdulillah dia dah 2 orang tu masuk Islam, alhamdulillah. Seorang di Kuala Lumpur, seorang masih di Tawau. Maknanya jika guna akal fikiran, dan kita ini daripada fitrah Allahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li fitrah, iaitu Islam yang menjadi fitrah manusia seluruhnya. Jangan sekali-kali tukar ganti fitrah Allah itu. Iaitu perihal isteri Fir'aun ketika berkata, wahai Tuanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatan yang kufur dan buas. Maksudnya Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala terima doa Asyah, isteri kepada Fir'aun. Dan apabila Fir'aun nak tidur sekatil dengannya, malaikat ganti dengan yang lain. Kita kata ganti dengan Iblis. Maknanya dia bersama Iblis, bukan bersama Asyah. Kerana perkahwinan kita sendiri perkahwinan berdasarkan akidah. Bila murtad salah seorangnya, maka otomatik terbatalnya perkahwinan itu. Kerana akidah lah halal bagi kita perempuan setelah sah nikah, ijab kabul dan sebagainya halal. Yang sebelum ini haram. Tak ada aurat bagi suami isteri, tak ada aurat. Serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Masa waktu ada soalan boleh tanya. Tak ada, kita tak ada. Okay, marilah sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mendapat ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dalam ilmunya yang maha banyak, maha luas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jamil afiyah wa mujibatin nadamah. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا ما اديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نعوذ بك من جهل الكسل ونعوذ بك من جهل البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم afi atas kesilapan. Terima kasih di atas kesediaan mendengar. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala